Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Setiap hari saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pemantauan dan diikuti dengan Ops Benteng dan juga Ops Sanitasi. Sebenarnya tindakan-tindakan itu dilakukan bagi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Task Force Operasi Pemantauan bagi memastikan rakyat patuh kepada SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan. Dan jika kita semua patuh SOP, pasti kita mampu untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Apabila saya mengumumkan tentang Ops Benteng, tindakan Ops Benteng, ianya juga bertujuan untuk memutuskan rantaian COVID-19, menyekat penularan COVID-19. Kerana kita tahu sebahagian besar daripada kes COVID positif ini ada berkaitan dengan parti, kedatangan parti yang membolusi negara kita, terutamanya melalui lorong-lorong tikus ini. Sebab itu kita perhebatkan dari segi sekatan di kawasan-kawasan sempadan ini. Begitu juga untuk menyekat kes import, maka kita perketatkan kawalan di pintu masuk negara. Apabila setiap yang masuk mesti di kuarantin dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu strategi juga, termasuklah Ops Sanitasi Awam bagi mengurangkan jangkitan ini. Dan seperti biasa saya akan mulakan dengan laporan tentang tindakan Task Force Operasi Pemantauan. PDRM semalam melalui Task Force Operasi Pemantauan melibatkan 2,721 pasukan pemantauan yang terdiri daripada 12,197 anggota. Task Force telah membuat 54,595 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pemantauan SOP PKPP. Semalam saja 54,595. Begitu banyak pemeriksaan yang telah pun dilakukan. Pemeriksaan tersebut termasuklah di pasar-pasar raya, restoran, penjaja, pasar tani dan pusat ibadat dan pusat riadah. Sebagai contoh, pasar raya 7,701 pasar raya, 4,712 restoran, 1,511 penjaja, 2,202 pasar awam dan pasar tani, manakala tempat ibadah sebanyak 3,333 tempat ibadah serta 1,255 tempat riadah. Semuanya telah diperiksa oleh Task Force Operasi Pemantauan semalam. Di dalam pemantauan tersebut didapati masih ramai yang gagal mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan. Dan semalam pihak PDRM menahan 538 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 531 individu telah dikompaun dan 7 individu pula direman. Suka saya ingatkan sekali lagi bahawa pihak polis telah pun diberikan kebenaran untuk mengeluarkan kompaun di lapangan, di tempat-tempat SJR, Sekatan Jalan Raya. Jika ada kesalahan akan dikompaun di situ, ataupun di tempat-tempat pemeriksaan yang saya sebutkan tadi, bila ada kesalahan boleh dikompaun. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah tidak memakai pelitup muka di tempat awam yang bersesak seramai 136, gagal mematuhi SOP penjarakan fizikal seramai 82 orang, premis-premis yang gagal menyediakan peralatan ataupun merekod butiran pelanggan sebanyak 80, aktiviti pusat hiburan sebanyak 78, premis beroperasi lebih masa tanpa kebenaran 17 kes dan lain-lain sebanyak 145. Jadi
perkara yang sama terus berlaku setiap hari dan saya harap individu patuhilah SOP yang dikeluarkan kerana Task Force Operasi Pemantauan akan terus mempertingkatkan pemeriksaan mereka dan tanpa ragu-ragu akan mengambil tindakan kepada semua pihak yang terlibat, sama ada individu ataupun syarikat-syarikat perniagaan. Mengenai offsbanting yang melibatkan pihak berkuasa beruniform di kawasan sempadan, secara bersepadu agensi-agensi ini terus mengawal ketat sempadan negara daripada dibolusi oleh parti, sama ada melalui jalan biasa ataupun terutamanya di lorong-lorong tikus. Dan kita laksanakan kawalan ketat ini yang pertamanya untuk mengekang jenayah rentas sempadan dan yang keduanya pastinya lah untuk menyekat penularan COVID-19 yang dibawa oleh mereka. Semalam offsbanting telah berjaya menahan 4 parti dan 1 tekong dan berjaya merampas 1 bot dan 8 kenderaan darat. Mungkin orang tanya kenapa kurang. Seperti saya sebutkan baru-baru ini bahawa tindakan kita, kaedah kita kali ini lebih kepada pengusiran daripada menangkap mereka yang melepasi kawasan sempadan. Dan yang melepasi kawasan sempadan kita akan tangkap. Dan Sekatan Jalan Raya offsbanting terus dilakukan dan semalam melibatkan 300 Sekatan Jalan Raya ataupun SJR, iaitu 226 SJR PDRM, 65 SJR ATM dan 9 SJR AKSEM. Dan sekali lagi saya menyeru kepada orang ramai supaya dapat membantu pihak berkuasa di dalam menjalankan tugas mereka dan mempermudahkan tugas anggota keselamatan dengan menyalurkan maklumat mengenai parti ini. Dan jika siapa yang ingin menyalurkan maklumat, sila hubungi hotline National Task Force di talian 011-6251-1223. Saya ulangi, 011-6251-1223. Bagi memutuskan rantaian COVID-19, kerajaan turut menggiatkan operasi sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT ini. Dan sejak 30 Mac, KPKT telah melakukan 11,001 operasi yang merangkumi 137 zon. Semalam sahaja sebanyak 22 operasi sanitasi yang meliputi 8 zon merah, 9 zon kuning, 2 zon hijau di 11 buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Sabah, Terengganu, Sarawak, Melaka, Kedah, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Op sanitasi ini melibatkan 133 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 188 anggota pihak berkuasa tempatan. 29 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat turut digunakan dalam operasi sanitasi awam ini. Mengenai kuarantin wajib bagi rakyat kita yang pulang dari luar negara, dari 24 Julai hingga 1 November 2020, seramai 59,628 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu-pintu masuk antarabangsa, sama ada melalui pesawat, melalui jalan laut ataupun melalui jalan darat. Daripada jumlah itu, seramai 10,111 individu yang pulang sedang menjalani kuarantin wajib di 63 hotel dan 19 premis lain. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 381 individu telah dibawa ke hospital dan manakala 49,137 telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing.
Sidang khas hari ini mendengar dan pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM mengenai keperluan melaksanakan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun ILKKM Johor Bahru. Sehingga kini sebanyak 1,515 saringan COVID-19 telah dilaksanakan dan daripada jumlah itu 46 individu didapati positif COVID-19. Atas nasihat KKM bagi menyekat penularan COVID-19 di lokasi ini, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun ILKKM Johor Bahru bermula dari 3 November sehingga 16 November 2020. PKPD ini akan melibatkan seramai 1,559 individu yang terdiri daripada pelatih ILKKM, staf serta ahli keluarga dan pekerja sokongan. Dengan pelaksanaan perintah ini, semua yang terlibat dikehendaki, diwajibkan mematuhi SOP yang dikeluarkan, termasuklah tidak dibenarkan pergerakan keluar masuk ke ILKKM kecuali kes-kes kecemasan, ya. Ada keluarga meninggal di luar dan sebagainya, mana-mana pun perlu mendapat kebenaran daripada pihak polis. Bekalan makanan kepada pelatih ILKKM akan dibekalkan oleh kerajaan negeri ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat. KKM akan terus melakukan saringan secara bersasar. Jadi PKPD ni SOP-nya samalah di setiap tempat yang kita perkenalkan. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di penjara Kepayan dan kuartus penjara Taman Mat Saleh, Kampung Matambai bermula 20 Oktober sehingga 2 November 2020 hari ini. Sehingga 1 November 2020, jumlah kes positif COVID-19 melibatkan lokaliti tersebut adalah sebanyak 1,671 kes, manakala bilangan mereka yang disaring adalah seramai 3,509 orang, termasuk banduan, pegawai, kaki tangan dan ahli keluarga mereka. Atas nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di penjara Kepayan dan kuartus penjara Taman Mat Saleh, Kampung Matambai selama 14 hari lagi bermula besok 3 November sehingga 16 November 2020. Kajian sebelum ini juga telah mengumumkan pelaksanaan PKPD di Kampung Sagu King Laut dan Kampung Sebo Laut, Labuan bermula daripada 21 Oktober 2020 sehingga 3 November 2020. Saringan oleh KKM sehingga kini mendapati kes positif COVID-19 di kawasan tersebut telah menurun dan terkawal. Sehubungan dengan itu, sidang khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD Kampung Sagu King Laut dan Kampung Sebo Laut, Labuan pada 3 November seperti mana yang jadualkan. Maknanya hari ini last penduduk di Sagu King Laut dan Kampung Sebo Laut berada di dalam PKPD. Kerana kita hari ini, besok kita mula tamatkan. Walau bagaimanapun, walaupun dah tamat PKPD, tetapi kerana kampung tersebut berada di dalam Labuan, maka mereka masih lagi tertakluk di bawah PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan semua SOP PKPB akan dikena pakai terhadap mereka
walaupun mereka tamat PKPD. Bermakna PKPD ke PKPB dari segi SOP lebih longgar lagi di PKPB. Sedang ada terdapat sedikit pindaan SOP di PKPD di beberapa lokaliti di Sabah, di kawasan PKPD di Sabah. Sidang khas hari ini mendengar pembentangan daripada MKN Sabah mengenai cadangan Kerajaan Negeri Sabah berhubung dengan pindaan SOP PKPD bagi beberapa lokaliti di Sabah. Seperti yang saya umumkan bahawa dulu terdapat sedikit pelonggaran. Walaupun di dalam PKPD kita tidak benarkan keluar rumah, tidak dibenarkan seperti PKPB. PKPD tidak benarkan keluar rumah kerana makanan akan dihantar oleh kerajaan. Tetapi banyak kawasan-kawasan yang bantuan yang diberikan oleh kerajaan adalah makanan semata-mata. Jadi tidak ada yang keperluan lain, tidak diberikan. Susu bayi, saya selalu sebut benda yang sama, susu bayi, lampin bayi dan berbagai-bagai lah keperluan lain tidak dibekalkan. Oleh itu kita membuat sedikit kelonggaran, iaitu kedai runcit di kampung tersebut dibuka supaya penduduk boleh keluar untuk membeli barang keperluan lain dan dibawa balik terus ke rumah masing-masing. Walau bagaimanapun, walau bagaimanapun, kedai-kedai runcit di perkampungan tertentu yang dikenakan PKPD tidak mempunyai kelengkapan yang diperlukan tersebut. Sebagai contoh, susu bayi. Saya nak beri contoh senang, susu bayi. Susu bayi mungkin tidak dijual di kedai runcit di kampung tersebut. Kampung tersebut mungkin jual beras, jual serbuk pencuci, macam tu saja, basic saja, asas saja. Tapi susu bayi tidak ada, lampin bayi tidak ada dijual. Jadi menyebabkan kesukaran kepada mereka. Sebab bukan semua kampung ada kedai besar, tidak ada. Begitu juga barang keperluan makanan basah sebagai contoh, tidak ada dijual di kedai tersebut. Tidak ada jual pun ikan, sayur dan sebagainya. Jadi ini juga menyebabkan berlaku kesulitan kepada penduduk di kawasan tersebut yang dikenakan PKPD. Jadi atas pembentangan kerajaan MKN Sabah dan juga Kerajaan Negeri Sabah, maka untuk memberi sedikit lagi kelonggaran kerana masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, jadi mesyuarat hari ini bersetuju untuk memberikan sedikit lagi kelonggaran, iaitu seorang wakil dari setiap rumah dibenarkan untuk keluar dari kawasan PKPD tersebut. Yang pertamanya untuk mengeluarkan wang dari mesin ATM di bank, dan yang kedua untuk membeli keperluan asas yang tidak ada di perkampungan tersebut, termasuk yang bukan food item lah, Dan yang kedua saya sebutkan tadi mengenai barang basah, keperluan makanan. Jadi pihak kerajaan dan pihak membentangkan dan pihak mesyuarat bersetuju, sidang khas bersetuju untuk membenarkan pasar beroperasi di kawasan PKPD tersebut sebanyak 2 kali seminggu dari 6 pagi sehingga 2 petang saja. Jadi ini untuk memberikan kemudahan kepada penduduk di kawasan yang berkaitan. Walaupun cadangan kelonggaran ini hanya untuk kawasan perkampungan yang tidak mempunyai fasilitis yang saya sebutkan tadi, untuk mempermudahkan mereka mendapatkan produk-produk tersebut. Dan ianya tidak sekali-kali termasuk kawasan penjara dan pusat tahanan yang dikenakan PKPD tersebut. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Sekali lagi, semalam saya dah kata ada penurunan dan kita mengharapkan penurunan berterusan. Semalam ada naik semula, jadi keadaan masih yoyo lagi, naik turun dan sebagainya. Jadi tanggungjawab kita lah untuk memastikan rantaian COVID ini dapat kita putuskan, dan insyaAllah
kita akan berjaya untuk menurunkan jumlah COVID positif daripada untuk masa-masa yang akan datang ini. Jadi patuhilah SOP, amalkan kawalan kendiri. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya ada 2 soalan. So kita tanya soalan pertama dulu lah. Okey, soalan pertama saya, status sambutan perayaan Deepavali. So adakah ia telah dibincangkan dan bila akan dibincangkan? Sebab kita tahu mereka ni ialah mungkin akan buat persiapan untuk beli tiket apa semua kan. So bagaimana status tu Datuk Seri? Tu soalan pertama saya dulu. Oh nak. Bukan 2 sekali. Terus 2 sekali lah. Okey, soalan kedua. Soalan kedua saya. Bagaimana MKN mengenal pasti sesuatu kawasan itu dikenal pasti untuk PKPB? Okey, macam kita lihat kan sekiranya negeri PKPB seperti KL dan Putrajaya, kalau kita tengok sekarang ni trend mungkin akan ada trend positif menurun, tapi mungkin di Selangor masih ada lagi lah peningkatan apa semua. Jadi adakah negeri Putrajaya dan KL masih akan dikenakan PKPB memandangkan negeri ini dekat dengan Selangor? Jadi macam mana kita nak tahu kena pasti kawasan-kawasan itu dikenakan PKPB? Okey. Kementerian Kesihatan Malaysia yang membuat analisa berdasarkan kawasan dan juga penilaian risiko mengenai kawasan-kawasan yang berkaitan. Jadi kalau pada penilaian KKM, kawasan itu mempunyai potensi yang tinggi untuk daripada kuning pada merah, maka mereka boleh menasihatkan mesyuarat sidang khas MKN untuk menentukan kawasan itu menjadi akan diisyaratkan sebagai PKPB ataupun tidak. Jadi semua penilaian, begitu juga lokaliti-lokaliti tertentu, untuk memutuskan kawasan itu di lockdown secara penuh di bawah PKPD, ianya juga atas nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Jadi yang membuat penilaian risiko, yang membuat analisa mengenai kawasan, kemungkinan akan tambah jangkitan, semuanya berdasarkan fakta yang ada pada Kementerian Kesihatan. Maka mesyuarat sidang khas akan mendengar nasihat daripada MKN, daripada KKM. Kalau KKM nasihatkan ianya perlu diumumkan sebagai PKPB lah yang akan kita umumkan, yang saya umumkan. Dan kalau nak sambung tempoh masa juga terserah kepada KKM, kerana itu semuanya berdasarkan penilaian KKM. Jadi KKM yang menentukan. Bukan menentukan, KKM yang membuat cadangan kepada sidang khas, dan sidang khas akan membuat keputusan. Biasanya berdasarkan nasihat daripada KKM. Di Deepavali, last Friday, hari Jumaat lepas, kita dah bentangkan draft pertama SOP untuk Deepavali ni. Jadi beberapa penambahbaikan sedang kita lakukan. Pihak MKN sedang memperinci cadangan tersebut. Cadangan tersebut sebenarnya telah dibentangkan oleh Menteri Perpaduan, Datuk Halimah Sadiq, dah bentangkan hari Jumaat lepas. Cuma kita kena membuat detail lagi penilaian berdasarkan pandangan daripada KKM dan juga MKN sendiri. Saya percaya dalam sehari 2 hari ini kita dapat umumkan, kita dapat selesaikan, dan kita akan umumkan segera. Saya tahu ramai yang nak balik kampung di dalam kawasan PKPP lah. Kalau di dalam daripada Selangor wilayah ni PKPB, jadi mungkin SOP-nya berbeza. Jadi kita ada dua kawasan, 3 sekarang ni ada PKPD beberapa lokaliti tertentu, ada PKPB di 3 negeri, dan PKPP di kawasan-kawasan lain. Jadi SOP-nya tidak, kalau dulu kita buat SOP sama saja seluruh Malaysia PKP, tapi sekarang ada sebahagian PKPD, ada sebahagian PKPB, ada sebahagian PKP. Jadi kita perlu melihat secara yang lebih detail dan terperinci. InsyaAllah minggu depan, saya percaya minggu ni kita akan umumkan, kerana Deepavali akan dilangsungkan pada 14 ya, pada 14 November. Dah tak lama lah, lagi 12 hari lagi. Alright.
Farhana dari KM. Datuk manakah jumlah kes COVID di Malaysia? Masih lagi tinggi, begitu juga dengan Selangor dan KL pun masih lagi ada kes. Adakah MKN bercadang supaya pembentangan belanjawan 2021 diadakan secara maya sebab difahamkan ada kaki tangan Dewan Negara yang didapati positif? Setakat ini kita sidang Dewan kita laksanakan seperti biasa. Hari ini dah pun bermula. Sidang Dewan Rakyat ni dah bermula. Tapi walaupun ada cadangan melalui virtual, melalui maya contoh, melalui maya, tapi ianya tidak boleh dilaksanakan lagi kerana kita juga tertakluk kepada perlembagaan dan juga daripada peraturan parlimen itu sendiri. Standing order parlimen. Kalau berdasarkan perkara 62/5, iaitu dari segi undian mesti buat di dalam parlimen. Undian tidak boleh dibuat di luar parlimen. Iaitu mesti pengundian katakan bajet ataupun undang-undang yang dibentangkan hari mesti dibuat undian tu di dalam parlimen. Ya. Begitu juga kalau titah yang di-Pertuan Agong, titah diraja waktu proklamasi pembukaan parlimen, yang di-Pertuan Agong akan menyebut tentang mesyuarat di dalam parlimen tersebut. Disebutkan jelas. Manakala di dalam peraturan parlimen, standing order, semua peraturan tu menjurus kepada tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam parlimen. Sebagai contoh, jika nak membahas mesti berdiri, dan bila nak mencelah disebut bila mencelah kita kena berdiri dan minta laluan daripada ahli parlimen yang sedang berucap. Bisa jadi semuanya dari segi spirit dia, dari segi tindakan-tindakan yang dilakukan sewaktu persidangan mesti disebut berdasarkan apa yang berlaku di dalam parlimen. Jadi bermakna secara perundangannya saya dimaklumkan bahawa kita tidak boleh mengadakan sidang secara maya kerana dari segi pengundian, kalau tekan pengundian bajet, kita tidak boleh mengundi di luar parlimen, iaitu daripada rumah maya, tapi mesti berada di dalam parlimen tersebut. Parlimen Australia sebenarnya pernah menjalankan sidang di dalam maya, tetapi mereka tidak boleh mengundi. Waktu perbahasan nak mencelah pun tak boleh. Jadi banyak kekangan-kekangan yang menyukarkan. Sebab itu kita teruskan sidang parlimen secara seperti biasa, tetapi dengan SOP yang ketat. Sebagai contoh, wakil daripada Sabah, ahli parlimen Sabah mesti membuat kuarantin dulu sebelum dibenarkan masuk ke parlimen. Semua ahli parlimen, saya sendiri 2 hari lepas membuat swab test. Kerana 3 hari sebelum masuk ke parlimen mesti mempunyai swab test yang menunjukkan kita negatif baru dibenarkan masuk ke parlimen. Pegawai hanya dibenarkan 2 orang saja. Setiap ahli parlimen membawa 2 saja pegawai dan mesti di swab test sebelum masuk ke parlimen. Jadi very strict. Dan parlimen tidak dibenarkan, tidak dibuka lagi kepada orang ramai. Tidak dibuka. Hanya ahli parlimen dan 2 pegawai saja. Kalau dulu walaupun tak dibuka di kawasan Dewan, tetapi di bangunan belakang tempat pejabat ahli parlimen masih dibenarkan. Tapi sekarang di kompaun parlimen pun orang tidak dibenarkan kecuali ahli parlimen dan 2 pegawai saja. Dan mesyuarat hari ini bersama speaker. Saya hadir untuk mesyuarat hari ini. Diwakili oleh ketua whip semua parti. Ketua whip semua parti hadir mewakili parti. Parti semualah, termasuk pembangkang semua sekali. Semua parti pembangkang pun hadir. Berbincang dengan speaker, dengan speaker Dewan Rakyat, dan kita telah bersetuju yang pertamanya untuk mengurangkan jangka masa berada dalam parlimen. Waktu parlimen telah disingkatkan. Saya dimaklumkan, saya keluar awal tadi kerana ada meeting sidang khas MKN. Dimaklumkan hari ini pukul 1 dah habis, tamat dah. Jadi kita kurangkan jangka masa ahli parlimen berada di dalam Dewan Parlimen.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kurangkan jumlah ahli parlimen yang hadir di dalam parlimen asalkan cukup koran. Jadi itu diputuskan oleh mesyuarat bersama speaker tadi, bersama dengan semua ketua-ketua whip parti. Saya walaupun bukan ketua whip parti, sebab saya terlibat dengan SOP ni, saya dijemput hadir. Jadi keputusannya telah pun dibuat bersama parti. Jadi kita bersama parti-parti politik, wakil mereka, dan kita kurangkan dari segi jumlah kehadiran. Sebab kita tahu walaupun ada cermin di antara satu sama lain di dalam parlimen tu, kadang-kadang kita pun rasa tak comfortable juga, rasa dekat. Jadi sekarang kita kurangkan kehadiran supaya dapat dijarakkan, dan pemimpin parti mesti menentukan siapa yang boleh berbahas, kerana perbahasan bajet akan tetap diteruskan di dalam sidang parlimen ini. Sebab kita tak boleh nak buat nak tidak benarkan, kerana bajet merupakan perkara yang amat penting yang mesti diluluskan. Kerana jika tidak diluluskan, perbelanjaan tidak dapat dibuat, pembayaran yang paling penting, kaki tangan kerajaan dan sebagainya, gaji tidak boleh dibayar, dan projek-projek tentu saja tidak dapat dilaksanakan. Bajet adalah untuk kepentingan rakyat dan perlu diluluskan. Sebab itu kita teruskan sidang parlimen ini. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Shazlin daripada Bernama. Okey, soalan saya, walaupun PKPB telah berjalan dalam 3 minggu, angka positif COVID dilihat semakin tinggi di Lembah Kelang, terutamanya di Selangor, dan banyak daerah hijau kini bertukar kepada zon merah. Jadi pada hemat Datuk Seri, mengapa ini terjadi, dan adakah syarat ataupun SOP PKPB perlu dilihat semula? Kali lagi sebelum saya jawab bila saya sebut perkara 625 artikel parlimen ni, kalau saya silap saya minta maaf lah, tapi setakat ingatan saya. Sebab perkara ni nanti ada orang kata itu tak betul, ada challenge saya pula. Jadi saya sebut ni berdasarkan ingatan saya, itulah. Okey, memang betul, walaupun kita dah perkenalkan PKPB di Selangor dan wilayah, tetapi masih lagi ada menunjukkan kes-kes peningkatan. Jadi kita menerima berbagai-bagai cadangan. Ada yang mengatakan perketatkan, lebih ketatkan lagi. Ya, ada yang mencadangkan supaya kita proaktif, iaitu di kawasan-kawasan yang kuning, walaupun masih lagi kuning. Ada orang mencadangkan kenapa perlu tunggu merah, kenapa tidak diperkenalkan terus PKPB di kawasan-kawasan kuning tersebut, seperti yang kita lakukan di Selangor. Satu ketika dulu Selangor hanya ada 2-3 saja merah, tetapi kita buat PKPB di seluruh negeri Selangor. Jadi berbagai-bagai pandangan. Jadi seperti yang saya kata, kita akan bincang perkara ini dengan lebih detail, sebab kita tak nak apabila kita umumkan, ada juga yang tidak bersetuju. Ada yang mahu, ada yang tidak mahu. Ada yang bersetuju diperketatkan, ada yang tidak mahu diperketatkan. Jadi dua-dua pandangan yang berbeza ini perlu diambil kira oleh pihak kerajaan, dan saya difahamkan besok MKN akan membentangkan cadangan-cadangannya, ya, apa yang perlu dilakukan. Kita dari segi Selangor misalnya, wilayah kita tidak menyekat sektor ekonomi untuk beroperasi, kita tak sekat. Kalau kita mula tidak membenarkan aktiviti ekonomi ataupun sektor ekonomi beroperasi, kehidupan rakyat semakin terjejas, terutamanya yang berpendapatan rendah, yang bergantung hidup dengan pendapatan harian. Ada yang bekerja gaji harian. Jadi ini merupakan kumpulan-kumpulan yang kita perlu jaga. Jadi kita juga jaga, tapi dalam masa yang sama kita juga nak menjaga dari segi kesihatan. Jadi nak mewujudkan perimbangan balance itu bukan satu perkara yang senang. Jadi sebab itulah besok saya difahamkan MKN akan bentangkan apa dia perancangan dia, sama ada kita masih boleh perketatkan, bukan dengan menutup, tetapi dengan mungkin membuat adjustment dari segi masa sebagai contoh. Banyak perkara-perkara lain yang boleh kita lakukan. Tapi semuanya akan terjawab besok apabila MKN umumkan, dan pihak MITI juga akan membentangkan
cadangan-cadangan mereka dari segi apa yang harus kita lakukan, kerana kes tetap bertambah di kawasan-kawasan PKPB ini. Kerana seperti kita tahu, PKPB banyak seperti kebebasan je nampak macam tidak ada banyak beza daripada dulu, kerana aktiviti semuanya masih beroperasi seperti biasa. Jadi esoklah kita tunggu pembentangan besok. Assalamualaikum Datuk Seri. Afiq dari Bernama. Mengenai PRK Batu Sapi yang akan berlangsung pada bulan hadapan, boleh tak Datuk Seri beri bayangan kemungkinan mengenai SOP yang bakal digunakan, termasuk kemungkinan larangan rentas negeri untuk tak balik mengundi, supaya apa yang berlaku di semasa PRN Sabah tidak berulang. Itu saja. Saya nak bayangkan pun tak berapa boleh lagi, sebab ini di bawah SPR SPR dah bentangkan, saya difahamkan. SPR dah bentangkan, cuma beberapa pindaan-pindaan penambahbaikan perlu dilakukan. Cuma yang saya nak sebutkan, kalau nak sekat rentas negeri agak sukar. Rentas daerah agak sukar. Saya boleh bayangkan warga Batu Sapi yang berada di Kota Kinabalu, tempat yang paling tinggi kesnya. Rentas daerah perlu dibenarkan, kerana dari segi perlembagaan persekutuan, hak mengundi adalah hak setiap individu, dan kita tidak boleh memberikan sekatan kepada mereka. Malah mereka perlu dipermudahkan untuk mengundi. Itu asasnya, prinsip dia. Setiap individu mesti dipermudahkan untuk keluar mengundi. Jadi kalau kita membuat sekatan, ianya saya percaya agak bertentangan dengan perlembagaan, dan kita mesti, mereka boleh mengambil tindakan untuk challenge apa yang kita lakukan di mahkamah, kerana menyekat kebebasan hak mereka untuk keluar mengundi. Itu daerah, tetapi negeri. Daripada Kuala Lumpur misalnya, bekerja di Kuala Lumpur, mereka daripada Batu Sapi, mereka perlu dibenarkan balik ke Batu Sapi untuk mengundi dan balik ke Kuala Lumpur. Kita pun takut juga, takut kes seperti dulu berlaku, bertambahnya kes di Semenanjung apabila ramai yang balik daripada Sabah ke Kuala Lumpur, akhirnya berlaku penyebaran COVID-19 di Semenanjung. Dan kita percaya kalau di Batu Sapi kita tidak boleh sekat perkara ini, kita juga takut, kita juga bimbang kalau berlaku penyebaran kes yang baru. Tetapi seperti saya kata, apabila pilihan raya diumumkan oleh SPR, maka pilihan raya mesti diteruskan. Tidak ada kaedah untuk menangguhkan pilihan raya. Dan yang kedua, untuk menyekat individu untuk balik mengundi, ianya tidak boleh dilakukan, kerana hak mengundi adalah hak individu yang dijamin oleh perlembagaan. Jadi maknanya pilihan raya diteruskan, cuma mungkin SOP saja yang boleh kita perketatkan. Tapi SOP itu saya tak boleh nak gambarkan lagi, kerana masih lagi belum mendapat keputusan bersama dengan KKM dan juga SPR. InsyaAllah dah ada nanti, mungkin SPR sendiri yang akan umumkan SOP-nya. Ataupun kalau dibenarkan saya umum, insyaAllah saya akan umum. Alright? Banyak soalan hari ni. Okey, macam jawab di parlimen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.